Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas video-video yang terbaru yang Cikgu upload selepas ini. So, untuk kali ini Cikgu ingin kongsikan subtopik 2.4 Sains tingkatan 5 KSSM, teknologi pengeluaran makanan. Teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan. Meningkatkan kualiti makanan, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan. Bukan setakat kuantiti, kita pun juga nak tingkatkan kualiti makanan. Yang ketiga, menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu dan menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. So, ada 4 langkah-langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan. Kita pergi kepada macam mana nak tingkatkan kualiti dan kuantiti makanan kita di negara kita ni. So, yang pertama, penggunaan baka yang bermutu. Ingat, baka yang bermutu. Yang kedua, penggunaan teknologi moden. Yang ketiga, pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Yang keempat, R&D, penyelidikan dan pembangunan. Yang kelima, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Dan last sekali, pengurusan tanah yang cekap. So, ada berapa langkah? Semua ada 6. 6 cara untuk kita tingkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara kita. Ada 6. Ingat Kita pergi satu per satu. Penggunaan baka yang bermutu. Penggunaan baka yang bermutu di Malaysia dapat mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Kena yang orang kata baka yang yang grade A punya. So, yang ni yang kita nak. Baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu diperoleh melalui teknik pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan teknologi mutagenesis. Kamu tahu ke apa yang dimaksudkan? Yang ni yang biasa kita dengar. Ni, teknologi mutagenesis ni di mana salah satu teknologi yang menggunakan sinaran gamma. So, yang terbaru kita dapat menghasilkan cendawan yang berkualiti. Yang premium punya, di mana nama dia Volvarilla. Volvarilla cendawan tu. Kita dapat hasilkan lebih kurang sebulan tu dapat hasilkan 20,000 cendawan menggunakan teknologi mutagenesis. Sinaran gamma. Ciri-ciri baka yang bermutu. So, macam mana kita nak pilih baka yang grade A punya ni? Yang pertama, cepat tumbuh dan matang. Yang kedua, hasil yang banyak. Yang ketiga, daging, susu dan buah yang lebih bermutu. Yang keempat, penjagaan mudah dan kos penjagaan rendah. Yang kelima, rintangan yang tinggi terhadap penyakit serangga perosak dan cuaca melampau. So, ada 5 ciri-ciri. Macam mana kita nak tahu baka tu okey ke, bermutu tinggi ke? Ni ciri dia. Dia kena ada 5 ciri ni. Baru kita panggil baka yang bermutu. Ni contoh. Kita kacuk kelapa sawit Tenera. Ingat lagi tak? Dura kacuk dengan Pisifera menghasilkan Tinera. So kelapa sawit ni berbuah lebat, mempunyai isi roh yang besar, sabuk yang tebal, tempurung yang nipis dan kandungan minyak yang tinggi. Ni contoh dia. Ingat kelapa sawit Tenera. Belimbing bintang emas. Kacuk dengan apa? M-Star 1
dengan mardi. So dia warna kuning, keemasan, manis dan rangup. Okey, belimbing. Yang ketiga, betik eksotika. Bersaiz besar dan mempunyai isi yang manis. Bukan setakat tumbuhan. Okey, lembu mafriwal. Okey, kalau kita tengok yang ni, lembu tenusu kacukan ini menghasilkan susu yang banyak dan sesuai hidup di kawasan beriklim tropika. Lembu mafriwal. Seterusnya, ayam akar putra. Ayam kacukan ini membesar dengan cepat dan dagingnya mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Kalau tengok sekaligus macam ayam kampung tapi dia bukan ayam kampung. Rasa ayam dia, isi dia tu macam ayam kampung. Okey, ayam akar putra. Okey, yang kedua. Tadi bakar yang bermutu. Ni. Yang kedua, penggunaan teknologi moden. Teknologi moden diaplikasikan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Okey, mesin pengisar dan mesin pengisi cecair mempercepatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan. So dekat kilang yang ni adalah so kalau kilang minuman cepat je. Dalam sehari kita boleh menjana beribu-ribu botol. Okey, dengan adanya mesin. Pengklonan dapat mengekalkan ciri baik pada bakal tanaman dan haiwan ternakan. Klon. Klon haiwan tak apa, tumbuhan pun tak apa. Jangan klon manusia. Jentera seperti traktor, jentolak, jentuai mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. So semua ni adalah teknologi. Compare dengan zaman dahulu, macam mana kalau sebelum zaman tak ada traktor jentolak ni? Macam mana? Tu guna haiwan ternakannya dengan guna kerbaunya. So banyaklah alat-alatan tradisional. Tapi sekarang alhamdulillah kita dah ada teknologi moden. Cepat je. Dapat tuai padi senang je. Okey. Bioteknologi seperti pemindahan embrio, pengklonan dan genetic engineering digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. So bioteknologi, bidang yang baru sekarang ni. Penggunaan drone dalam proses semburan pestisid. Ni racun serangga dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. So lebih cepatlah. Dan okey, yang ketiga, pendidikan dan bimbingan untuk petani. Beberapa agensi institusi memberi pendidikan dan bimbingan kepada petani untuk meningkatkan pengeluaran dan kemahiran dalam bidang pertanian dalam usaha meningkatkan kualiti kuantiti pengeluaran makanan negara. So adalah dengan risdanya, bagi pendedahan dengan peladangnya, bagi maklumat ilmu kepada para petani. Macam mana? Dia ajarlah petani macam mana nak bagi dalam masa yang singkat dapat menjana pendapatan. Okey. Penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan. Okey. Seterusnya penyelidikan dan pembangunan. Okey, yang keempat. Okey, penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kualiti makanan, kuantiti pengeluaran makanan dijalankan secara berterusan di seluruh dunia untuk apa? Mengatasi masalah kekurangan makanan global. Untuk penyelidikan ni dia bukan bermusim. So maksudnya sepanjang orang kata sepanjang zaman mesti ada. Memang kerja dia untuk kaji macam mana, daripada contoh macam mana kapsul tu. Okey, contoh kapsul, dalam kapsul tu ada ubatnya, ada gizi seimbangnya semua. Okey, ni contoh. So kalau kita makan kapsul tu jadi cepat kenyang. Ni contoh. Okey, so bahagian ni dia yang kaji.
Beberapa buah universiti di Malaysia juga turut menjalankan R&D dalam usaha meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan negara. Penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. So, yang kelima. Oleh sebab keluasan tanah pertanian dan kawasan perairan yang sesuai adalah terhad, penggunaan tanah dan kawasan perairan perlu dilaksanakan secara optimum untuk meningkatkan hasil pertanian dan penternakan. Macam mana nak optimumkan ni? Yang pertama, mengusahakan tanah yang terbiar supaya menjadi tanah atau kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian atau penternakan. Menyuburkan kawasan tandus. Mengusahakan kolam pelombongan yang terbiar supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquaculture, air tawar. Yang keempat, mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya jadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquaculture marine. Membina empangan dan tali air untuk tanah pertanian atau penternakan yang kekurangan bekalan air. Okey, last. Pengurusan tanah yang cekap. Pengurusan tanah yang cekap melibatkan penggunaan pelbagai pendekatan untuk mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil tanaman, meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Baru cikgu sebut tadi, penggiliran tanaman. Macam mana penggiliran tanaman? So, kalau tengok kat sini, tahun pertama, dia tanam apa? Tomato, buah. Lepas tu, yang tahun kedua, dah habis ambil hasil apa semua, tahun kedua tanam. Bukan tomato lagi dah, tanam yang lain pula. So, kalau tumbuhan bentuk daun, katakan ni. Yang ketiga, habis tahun kedua, contoh kalau dia tanam sawi, habis putih hasil dah, tahun ketiga tanam yang lain pula. So, yang ni dimaksudkan dengan penggiliran tanaman. So, bagus ke tak bagus penggiliran tanaman ni? Dia sangatlah bagus. Sebab apa? Sebab dia dapat menyuburkan tanah. Tanah jadi subur. Tanaman campuran. So, kawasan kalau kita ada tanah yang terhad, macam mana nak tanam pelbagai jenis pokok-pokok, tumbuhan, sayur-sayuran ke macam mana? So, kita campurlah. Kita buat batas macam ni. Ni kawasan dia. Macam-macam kita boleh tanam. So, kena campurlah. Sebab tanah terhad. Penanaman teres. Ni contoh dia. Ni kat kamera Highland adalah penanaman teres. Penggunaan racun serangga. Proses penghapusan perosak tanaman memainkan peranan yang penting dalam usaha menjaga kualiti dan kuantiti hasil tanaman. Racun perosak seperti racun serangga mudah digunakan untuk kawal populasi perosak tanaman. Namun begitu, penggunaan racun perosak seperti racun serangga ada kesan sampingan seperti mencemarkan alam sekitar, menyebabkan perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan, membunuh cacing tanah, efek dia, mikroorganisma berfaedah dalam tanah serta mencemarkan tanah dan hasil pertanian. Itu yang tak mau, kesan sampingan. Sebab itulah tak digalakkan guna racun perosak. Banyak kesan negatif dia. So, kita tukar dengan cara apa dah? Kawalan biologi. Selain penggunaan racun perosak, kawalan biologi merupakan kaedah yang mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti mangsa pemangsa dan parasitisme yang digunakan untuk kawal perosak tanaman di sesuatu habitat. So, yang ni adalah kaedah untuk menggantikan penggunaan racun perosak tu. Sebagai contoh, tikus dekat sawah padi dan sebagainya. So, macam mana? Benda apa? Binatang apa? Haiwan apa yang makan tikus? So, kita buat satu menara. Satu menara untuk burung. Ni burung ni. Burung hantu ni. So, burung hantu ni dia makan, dia akan carilah tikus.
So secara tak langsung kita tak guna modal apa, kita buat menara tu je untuk burung ni duduk. Lepas tu burung ni akan makan tikus. Tu nama dia kawalan biologi. So ada kelebihan dan kekurangan kelemahan dia. Okey, kita tengok kelebihan dulu. Lebih mesra alam, tidak memudaratkan kesihatan organisma lain kecuali perosak tumbuhan, tak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya saing, lebih murah. Nampak? Mesra alam, ingat lebih mesra alam, lebih murah. Ingat dua. Ingat satu lagi, tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan. Okey. Kelemahan. Mengambil masa yang lebih panjang untuk kawal populasi perosak tanaman, sukar meramalkan hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup, memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan, mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa menjadi tak terkawal. So yang ni pun tak mau juga. Ni kelemahan dia, ganggu keseimbangan ekosistem, mengambil masa yang lebih panjang. Ingat. Kawalan biologi digunakan tanpa perancangan yang baik akan menghasilkan pelbagai masalah. Contoh, ni binatang apa ni? Cerpelai. Untuk kawal populasi tikus di ladang tanaman tebu di Kepulauan Hawaii, gagal sebab apa? Cerpelai ni aktif pada waktu siang. Tikus pula aktif pada waktu malam. So, memang tak jumpa lah. So, masalah lah timbul. Nak kontrol macam mana? So, tikus makin banyak. Sebab apa? Cerpelai kerja siang hari. Hal ini menyebabkan cerpelai beralih kepada burung dan telur penyu sebagai makanan. Ini contoh Kepulauan Hawaii. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam tajuk 2.5 teknologi pemprosesan makanan. Wallahualam. Assalamualaikum.